Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Terima kasih Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bentuk penggunaan kalender orang putih dengan penggunaan kalender hijri, kalau sebut tentang bulan Jun, bila sebut tentang bulan Julai, hanya semata-mata bulan saja. Kak Lehau nah, kalau sebut bulan Mei saja. Kalau sebut bulan Januari. Dan bila kita sebut bulan Januari, dia ingat pada 1 Januari tahun baru. Bila sebut Februari, dia ingat 14 Februari, hari Valentine. Kalau sebut bulan Mac, tak ada apa-apa lah. Kalau sebut 1 Mei, hari buruh, Labor Day, hari ibu, Mother Day. Bila datangnya bulan Disember, dia ada hari Christmas. Kemudian nanti dia ada hari Good Friday. Tak ada mengena dengan agama kita. Tetapi bila kita menyebut tentang kalender hijri, dia melibatkan ibadat kita. Bila datangnya Muharram, ada peristiwa yang dituntut dalam bulan Muharram. Bila datangnya kepada kita Safar, datangnya Rabiul Awal, ada benda yang berlaku yang kita umat Islam akan ingat tentang Rabiul Awal. Kalau datang bulan Ramadan, lagi kita ingat adanya kewajipan di dalam bulan Ramadan. Bila datangnya bulan-bulan haram dalam Islam, 4 bulan haram, ada hukum-hukum tertentu dalam dia. Bila datangnya Zulhijjah, akan datanglah beberapa amalan untuk kita buat. Sama ada amalan fardu, nama dia haji, ataupun amalan yang dituntut, nama dia korban. Ataupun ada hari-hari yang sangat istimewa, yakni pada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, dah sampai dah masa dia untuk kita memperkemahkan lagi penggunaan kalender hijri, kerana dia dekat dengan ibadat kita. Ada puasa putih dalam kalender hijri, ada hari Isnin dan Khamis awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, yang dianjurkan untuk kita berpuasa. Ada tempoh untuk kiraan zakat, nama dia ialah haul. Maka kalau kita rapat dengan kalender hijri, maka kita akan ingat kepada ibadat. Tapi kalau kalender Islam ni kita tak ingat, kita hanya ingat 1 Ramadan, 1 Syawal dengan hari raya haji. Pun sekarang ni ramai raya haji pun tak ambil kisah pun, tak ambil peduli pun raya haji, cuti pun tak ambil. Mak tanya, kamu hang raya haji tak balik ke? Tu dah balik dah. Tu raya puasa, ni raya haji tak ambil cuti ke? Mak orang kan hari tu dah cuti dah, hari Ponggol hari tu dah cuti. Hari Ponggol tu orang punya, bukan kita punya. Yang hang sibuk cuti siapa? Benda hak dengan ibadat kita tu, kita kadang-kadang kita tak ambil berat. Jadi tuan-tuan, saya seronok dengan tajuk yang pihak masjid pagi ni.
Dulu saya mai, saya duk ingat aku ni pernah mai ke Masjid Marjan ni. Tak pernah, tak ingat, saya tak ingat. Banyak sangat tuan-tuan ni. Bila saya sampai tadi, aku pernah sampai tempat ni, tapi dulu surau. Saya tengok dekat situ, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, masjid, Alhamdulillah, naik taraf kita ni, dah jadi masjid daripada surau. Alhamdulillah, boleh niat i'tikaf, boleh buat macam-macam. Pahala yang besar kita ni, daripada surau pindah jadi masjid. Terima kasihlah kita kepada majlis agama ni. Tuan-tuan pun bukan senang, daripada surau nak naik taraf jadi masjid. Macam-macam benda yang diberikan penelitian. Dan kalau tuan-tuan dapat ni, maknanya usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak tuan-tuan ni. Bukan senang nak dapat tuan-tuan. Nak dapat naik daripada surau ke surau diri jemaat pun susah. Sampai tuan-tuan ni hari ni boleh naik ke masjid. Jadi jaga elok-elok masjid, imarah elok-elok. Okey, buat program macam-macam. Jaga hati, jaga perpaduan. Dan saya tengok pun daripada saya datang waktu surau hari tu sampai sekarang, 40% jemaah semua budak-budak. Nampak ni tuan ni. Hak bawa mainan pun ada. Macam-macam dah. Lantak mereka tuan. Mudah-mudahan hati mereka melekat dengan masjid. Yang kedua yang saya duk tengok, 20-30 orang yang mengimarahkan masjid ni ialah sahabat-sahabat kita ni. Yang ada insan kelebihan ni, yang tak nampak pun datang. Alhamdulillah. Berkat daripada orang-orang macam ni lah tuan-tuan yang datang. Mudah-mudahan masjid kita ni akan imarah. Kadang-kadang kita malu tuan-tuan, yang tak nampak pun datang ke masjid, yang bertongkat pun sampai ke masjid, yang sihat walafiat tak apa nak datang. Ini kita mudah-mudahan masjid kita ni jadi contoh, yang sihat pun sampai, yang sempurna panca indera pun sampai, yang Allah Ta'ala uji dengan ujian panca indera pun mengimarahkan. Termasuklah anak-anak kita ni. Bukan senang tuan-tuan ni datang, walaupun dia main handphone. Nampak tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Di dalam Al-Quran Kak Leha ada surah Al-Fajr, surah pagi. Al-Fajr, surah Al-Fajr, surah pagi, surah subuh. Apa makna fajar? Fajar maknanya mengoyak. Sekarang ni malam, la ni malam. Besok pagi nak masuk siang tu, ada satu waktu yang nak membuka, yang nak mengoyak waktu malam tu, supaya terpancarnya cahaya. Jadi perbuatan mengoyaknya malam supaya jadi siang, jadi nampak cahaya, perbuatan itu dipanggil sebagai fajar. Bahasa Arab kata fajar. Jadi malam ni dapat yang tu jadi ya. Abang dengar ceramah Ustaz Kazim tadi, dia kata apa? Fajar. Daripada malam tu dia nak main siang tu, dia koyak malam tu, dia koyak nampak cahaya tu, nama dia fajar. Oh, lepas tu Ustaz kata apa lagi? Lepas tu aku tak tahu, aku pergi cari hoti janai, aku lupa dia kata apa. Baik, jadi surah fajar itu ialah surah dia mengoyak nampak siang. Daripada malam gelap dia nak jadi cerah, maka perbuatan dia fajar. Daripada tidur nak jadi bangun, nama dia fajar. Adik-adik ni, geng-geng saya ni, geng TikTok ni. Okey, ada hafal doa yang bangkit pada tidur? Tak hafal. Siapa hafal Ustaz bagi air mineral? Air mineral tak payah pun tak apa. Ingat Ar-Razak. Doa dia, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa
yang Nabi Muhammad baca bila bangkit daripada tidur. Maha suci Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Saat lagi, malam saat lagi kita tidur. Tidur tu nama dia mati. Sebab tu ada orang panggil tidur mati. Penyamun langkah dia pun dia tak sedar. Penyamun pecah rumah dia pun dia tak sedar. Bila orang tanya besok hang sedar tak orang sama rumah hang? Aku tak sedar langsung, depa pukau. Pukau apa hang tidak mati? Tak ada makna pukau lah. Perbuatan kita waktu kita tidur tu nama dia mati lah. Masa tu kalau lipas masuk dalam telinga pun kita tak tahu. Masa tu kalau ulat masuk dalam hidung kita pun tak tahu. Masa tu kalau ulat menyorok dalam selimut kita pun tak tahu. Pasal apa? Pasal kita mati. Dua, masa tu roh kita tak tahu berjalan pergi mana. Saat lagi bila nak bangkit daripada tidur, roh tu masuk balik, roh tu ada balik, Allah bagi hidup jalan balik. Itu yang kata Maha Suci Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Bukan maknanya roh tu bangkit semua. Bukan maknanya roh kita ni keluar semua. Keluar semua tu nama dia mati betul. Ni mati tidur. Kita tak sedar dah. Setengah roh kita tu berjalan pergi mana kita pun tak tahu. Tu yang nama duk mimpi macam-macam. Tuan-tuan, bila nak bangkit daripada tidur, perbuatan nak bangun itu juga dipanggil sebagai fajar. Jadi ada dua dah makna fajar. Baik. Kenapa Allah Ta'ala kata wal fajr, demi waktu fajar? Kenapa Allah bersumpah demi waktu fajar? Waktu yang Allah sumpah, yang pertama wal asr, demi waktu asar. Kemudian wal fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Tiga, wad duha, demi waktu duha. Ini waktu-waktu yang Allah sumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Sebab pertama, waktu subuh adalah waktu nak test tahap iman seseorang. Orang yang kuat iman, subuh dia bangun. Dan dia bukan bangun saja-saja. Dia bangun, dia cari sejadah, dia ambil ayat semayang, dia semayang. Kadang-kadang dia turun daripada rumah, dia main masjid, dia semayang berjamaah. Hanya orang yang kuat iman yang boleh buang selimut, yang boleh tinggal tilam, yang pergi ambil wuduk, yang pergi semayang. Nak tahu iman kuat tak kuat, tengok subuh. Macam malam ni, kira maghrib ni kira hebat. Jangan tengok maghrib, tengok besok. Tengok subuh besok. Tengok maghrib menang, juara. Subuh tu, orang yang kuat iman tak ada masalah tinggal selimut. Orang yang lemah iman, lagi masuk subuh, lagi tarik selimut. Lagi orang bang, lagi dia nak tidur. Yang kedua, kenapa pada waktu subuh Allah bersumpah? Kerana waktu subuh ni tuan-tuan, bukan setakat manusia bangun, binatang pun sibuk bangun waktu subuh. Menengok ayam, kadang dia lebih bangun awal daripada kita. Cuba tengok burung, waktu subuh bangun dah, duk cek nak terbang lah, nak cari makanan. Sama naik dengan manusia. Kita kata binatang tu dia tak semayang, betul. Tapi binatang-binatang ni bertasbih, berzikir cara depa. Maka kalau kita ni tuan-tuan bangkit subuh tak semayang, pi kerja tak semayang, pi sekolah tapi tak semayang, agak-agak sama tak dengan binatang? Kadang-kadang binatang tu bangun berzikir, kita ni bangun malahnya.
Tambah besok hari Senin. Binatang tu koman-koman dia berzikir cara dia. Yang kita ni pula bangun, malasnya aku. Nampak tak? Ada yang bangun pagi-pagi dia duduk atas bucu katil. Dia tanya, hari ni nak nyerok apa tau? Pagi-pagi tanya, hari ni nak menyerok apa tau? Awal-awal tanya mentah ke darah tau. Astaghfirullahalazim. Baik. Yang ketiga, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar atau dengan waktu subuh? Kerana keistimewaan waktu subuh. Selepas subuh, Nabi larang kita tidur balik. Sebab pada waktu itu malaikat menaburkan, malaikat mengagihkan, malaikat membuka pintu-pintu rezeki. Maka orang yang tidur balik lepas subuh, beratlah rezeki dia, mahallah rezeki dia. Kalau nak jadi orang yang murah rezeki, orang yang lebat dengan rezeki, lepas semayang subuh, pi buat kerja, pi berjalan kerja, pi cari rezeki. Allah taburkan rezeki yang banyak selepas daripada sembahyang subuh. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah bersumpah demi waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah lagi ayat yang kedua, walayalin ashr, demi 10 malam. Layalin ashr, layalin malam-malam, lail malam, layalin malam-malam, dan demi malam-malam, ashr, malam-malam yang 10. Apa makna demi malam yang 10? Allah bersumpah demi malam yang 10. Pertama, ulama-ulama tafsir kata malam yang 10 ialah 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Allah bersumpah demi malam yang terakhir, 10 yang terakhir Ramadan. Malam yang 10 itu sangat mulia, sampai Allah bersumpah demi malam-malam 10. Kenapa terlalu mulia? Kerana di dalam dia ada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar mulia? Sebab di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Maka istimewa siapa-siapa yang beribadat pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tetapi ada setengah ulama kata 10 yang malam yang itu bukan 10 Ramadan. 10 yang mana pula Ustaz? Demi 10 malam itu ialah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ni yang kita nak sambut tak lama lagi ni. Yang kita nak sambut tak lama lagi, 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran, 10 malam itu sangat istimewa, sangat hebat. Jadi mana satu yang betul ini Ustaz? Adakah 10 malam akhir Ramadan atau 10 malam pertama Zulhijjah? 1 sampai 10 Zulhijjah. Mana satu yang betul ini Ustaz? Tuan-tuan, jawapan dia macam ni. Dalam ayat nombor 2 surah Al-Fajr, Allah tidak meletakkan alif lam ta'rifah. Dia tak letakkan al. Kalau Lailatul Qadar, Al-Qadar, dia ada alif lam. Di situ ashr, dia tidak ada al-ashr. Dia hanya sebut ashr, 10. 10 malam. Malam-malam yang 10. Maknanya Allah Ta'ala buka pada kita. Dia tak tertentu sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul. Dia ada al. Yang ni tak ada al. Maknanya kalau ada al khas. Al khas. Yang ni dia tak ada. Bila dia tak ada, yang mana satu?
Adakah 10 malam terakhir Ramadan ataupun 10 awal Zulhijjah? Dua-dua ada dalil. 10 malam terakhir pun Nabi gelut buat ibadat. Nabi ketatkan pinggang kain dia. Nabi kejutkan anak isteri dia untuk semayang. Nabi i'tikaf, Nabi semayang sampailah penghabis Ramadan. Nabi dah tak tidur dah dengan isteri dia. Dia dengan isteri dia pakat duduk semayang lah. Tu yang Nabi ketatkan kain pinggang tu. Pasal nak cari Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Ada hadisnya tentang keistimewaan menghidupkan 10 malam terakhir. Kemudian pendapat yang kedua, 10 hari Zulhijjah pun ada pendapat dia. Nabi kata dalam banyak-banyak hari dalam dunia dalam setahun ni tuan-tuan, tidak ada hari yang amalan soleh yang lebih Allah Ta'ala sukai melainkan pada hari 10 Zulhijjah, 1 sampai 10. Dua-duanya hadis sahih. Maka ulama-ulama mengambil keputusan, manakah 10 ini? Maka mereka baca wal fajri walayalin ashr. Wal fajr demi waktu siang, demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi waktu malam yang 10. Mereka baca macam tu. Maka kata ulama tafsir kata 10 hari siang yang paling afdal jatuh kepada 1 sampai 10 Zulhijjah. Hari lain tak boleh challenge 1 sampai 10 Zulhijjah kalau sebelah siang. Kalau sebelah malam, hari lain tak boleh challenge, ialah hari 10 malam terakhir Ramadan. Maka ulama-ulama tafsir dia bagi dua. Jadi tuan-tuan faham betul-betul yang saya cakap ni? Kalau orang tanya kita, siang apakah yang paling besar sekali hari untuk buat amalan? 1 sampai 10 Zulhijjah. Siangnya paling istimewa. Ustaz, malam apakah yang paling istimewa? 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa siang yang paling afdal 1 sampai 10 Zulhijjah? Kerana adanya hari Arafah. Kerana Nabi Muhammad berpuasa pada hari itu. Kerana ada keistimewaan yang diganjarkan bagi orang yang berniat untuk mengerjakan korban pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik selepasnya. Maka orang yang berpuasa pada 1 sampai 9 Zulhijjah adalah puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 sampai 9 Zulhijjah, siapa-siapa yang berniat nak buat korban sunat, dia tak potong kuku dia. Dia tak buang segala rambut yang ada di badan dia. Dia tak trim misai dia. Dia tak trim janggut dia. Akak-akak jangan duk suruh suami pula buang misai. Buanglah abang, berjerabu. Suami dia kata, abang masuk korban, sunat abang tak buang lagi. Tunggu sampai abang korban, lagi abang buang. Jadi akak-akak kena faham tu. Kadang-kadang suami ni dia simpan janggut, habis misai ni masuk dalam mulut. Bila minum susu tu, setengah susu ni dekat misai. Dia kata geli ya bang, buanglah. Tak payah buang, sebab aku nak tunggu korban. Kuku ni pun tak buang. Abang panjang dah kuku tu. Tak apa, senang buat cakar rimau. Cakar rimau apa? Aku nak ambil sunat menyimpan kuku sampailah aku buat korban. Dia cuma ada pada 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang malam tu pula 10 malam terakhir, yang tu ada apa? Ada satu malam rahsia di dalam dia,
yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Namanya ialah Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, itu mukaddimah ceramah malam ni. Baru mukaddimah tuan. 40 minit ke setengah jam baru mukaddimah. Isi dia mau pukul 12. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni untuk apa? Adakah Allah jadikan kita dalam dunia ni Abuan nak race GTR, nak buat supercar, nak tunjuk kereta siapa mahal? Adakah Allah jadikan kita dalam dunia ni Abuan nak makan durian musangking? Adakah Allah jadikan kita dalam dunia ni supaya kita ni rebut rumah siapa paling besar? Adakah kita dalam dunia ni Allah jadikan hanya semata-mata nak berebut kerusi? Nak kerusi sangat, ambil, tengok adik tu bagi kat abang, dapat dah kerusi dia. Seolah-olah hidup kita dalam dunia ni kerja dia kerusi. Gaduh tak habis-habis. Cuba tuan-tuan tengok, dalam dunia kita ni apa yang kita duk tengok dipertonton setiap hari. Pertama, orang besar duk berebut kerusi. Daripada kita belum makin balik sampai kita nak mati, tak pernah nyaman, berebut tak habis-habis. Dah dapat lompat pula. Nombor 2, apa yang kita dipamerkan cerita setiap hari? Artis menikah. Dia menikah tu, kita ambil tahu macam anak kita menikah. Daripada sebelum nikah, sebelum bertunang, sampai akad nikah, kerja mereka duduk sia. Kita pun tak ada kerja, duduk tengok. Mak seronok mereka nikah, mak. Tema baju putih. Semua pakai gaun putih, mak. Mak pun teringin apa 70 duduk dedek mak. Saat lagi, apa yang dipamerkan? Gaduh. Siang malam cerita, artis bergaduh, laki bini. Tunggu bulan depan, cerita lain pula. Bercerai. Time bercerai tu pakai spray hitam. Time nikah bawa bunga. Time bercerai spray hitam sak. Itulah cerita kita. Nombor 3, apa yang kita duk dengar tiap-tiap hari? Sokan. Ronaldo, Messi. Benzema, Ronaldo, Benzema, Haaland, Harry Maguire. Yang tu lah tak habis-habis. Tengok tuan-tuan, bila saya sebut tu mereka gelak, mana mereka faham tak? Hak tak faham tu bodoh Maguire apa. Cerita pasal bola ni, hak tu cerita pasal sokan tak habis-habis. Adakah kita hidup hanya nak ambil tahu hai orang? Nombor 4 yang kita akan dipamerkan setiap hari ialah cerita-cerita yang menyeronokkan, yang melupakan cerita tentang realiti. Ada yang dipanggil prank, ada yang dipanggil cerita nak perkena orang, ada yang dipanggil cerita-cerita lakonan, marketing. Inilah hidup kita di zaman akhir ini. Dan kita lupa apa tujuan Allah jadikan kita dalam dunia. Sibuk duk berebut sukan, lupa tujuan. Sibuk duk main kereta motor, lupa tujuan. Sibuk duk cerai menikah, lupa tujuan. Sebut pasal Messi, Ronaldo, Maguire, maka kita pun lupa tujuan. Apa tujuan Allah jadikan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah Ta'ala jadikan kita ni dan jin tidaklah lain melainkan untuk berbuat ibadat kepadanya. Sebab tu saya mula-mula sebut tadi, tak nak weh. Dalam kalender Islam, daripada bulan Muharram tu sampai bulan Zulhijjah, dia cerita apa? Dia cerita untuk beribadat. Daripada subuh sampai sebelum tidur, dia cerita tentang ibadat. Daripada awal mengandung sampai beranak, cerita ibadat. Daripada merah baru beranak sampai nak mati, cerita dia ialah ibadat. Tiba-tiba kita tak buat ibadat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berlumba-lumbalah kamu berbuat ibadat. Yang Allah Ta'ala suruh kita race ibadat. Dalam bab lain kita tak disuruh race. Tapi manusia hari ini dia race sungguh-sungguh. Cuba tuan-tuan tengok dalam bentuk sukan, berapa bilion dalam setahun dihabiskan untuk sukan. Stadium, penganjuran sukan, kos sukan. Kita dah habis beratus bilion, tapi menang pingat emas sukan Olimpik pun tak pernah. Dan kalaulah kita menang pingat emas sukan Olimpik, agak-agak apa faedah untuk abang-abang kita yang OKU ni? Bertambahkah allowance mereka? Bertambahkah kemudahan untuk mereka? Tak juga. Tapi yang itulah yang kita duk pulun sampai terjelai lidah. Berlarilah jelai lidah, kalah juga. Main badminton ni sampai muntah, wek muntah, tak menang-menang juga. Kita nak disuruh bertanding dalam bentuk saiz, mana boleh. Abang-abang hero kita ni nak lari 100 meter dengan Usain Bolt, tak payahlah. Usain Bolt dah sampai garis penamat, duk colek gigi, mereka baru sampai. Nak lawan apa dengan orang Kanada? Nak lawan apa dengan orang Amerika? Tak boleh lawan kita. Tuan-tuan nak lawan bola dengan Brazil, tak menang. Dengan Palestin pun kalah. Dengan Vietnam tu pun kalah. Sebab tu tak disuruh berlumba dalam sukan. Cuba tuan-tuan tengok, ada negara yang kaya, duit banyak, tapi dia tak hantar pun atlet dia masuk bertanding. Sebab dia tahu dia tak boleh menang. Dia hantar ke sukan C pun kontijen 30-40 orang yang apabila raikan Asia Tenggara. Sebab dia tahu dia tak akan menang. Padahal negara dia kaya raya dalam Asia Tenggara. Yang kita ni negara tak apa nak kaya, duk hantar buat apa? Duk lah sekali. Ambil duit tu pergi bagi orang miskin. Ambil duit tu pergi bagi budak yang nak ganti buah pinggang. Ambil buah duit tu pergi ganti buat hospital. Lagi faedah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, manusia berlumba dalam bab teknologi. Maka teknologi ni pun dia cari siang malam pagi petang, siang malam pagi petang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hambat teknologi sampai bila pun, teknologi tak akan selesai. Sebab hari ni tuan-tuan beli iPhone 13, lagi 4 bulan iPhone 14, lagi 4 bulan lepas tu iPhone 15, 16, 17, 18 posa. Bukan setakat iPhone je, posa pun 15. 15 posa, 16 posa, 17 posa. Ni tuan-tuan nampak tak kamera depan saya? Nampak kan? Dulu kamera besar mana? Dulu kamera kena usung, hui, hui ya hui. Kalau timpa kita mati.
Sekarang teknologi makin canggih. Kamera ada apa cuba tengok. Ringan, kecil. Ni kira besar ni. Ada kamera tuan-tuan, dia bubuh dalam pen. Dalam pen ni ada kamera. Dia letak di sini. Saya pernah ceramah, depa letak kamera ni dalam gelas tempat saya ceramah. Saya kata depa ni nano betul. Gelas ni tempat orang minum air, depa gelas, depa bubuh pen. Dia kata ustaz tu bukan pen, kamera. Lah. Boleh babat kat dia. Sebab tu berhati-hati akak masuk hotel. Kamera halus-halus je. Kadang-kadang dekat aircon kita, kadang-kadang dalam bilik mandi tu, tempat kita duduk mandi, duduk pegang tang situ dia bubuh. Kak Leha pula mandi tak pakai apa, naya Kak Leha. Tak bazai. Masuk YouTube oh. Kamera punya canggih sekarang. Tuan-tuan nak hambat teknologi kereta tak habis. Tuan-tuan nak hambat teknologi. Hari ni kereta dia boleh parking sendiri. Kak nak bawa kereta tak reti nak side parking, reverse parking, tekan je. Dia kono steering, dia masuk sendiri. Kita gayat. Kereta ni betul tak betul ni? Rupa-rupa tak betul. Dia tak brake, jatuh dalam longkang. Hari ni kereta tak payah tanya orang. Mana dia Masjid Al-Marjan, Georgetown tak mana, tak pernah dengar. Sekarang tak payah tanya Kak Nak. Kak Nak cakap je, hai Proton, parit. Dia bawa kita pergi ke parit. Jenuh panggil onto, towing balik. Kita kata parit Perak, dia bawa parit depan rumah. Lah ni perempuan habang, semua habang. Kita bawa tu perempuan habang. Manakah kedai makan yang dekat, dia bawa pergi restoran tu, nasi kandar pelita. Kita tak tahu main masjid ni, teknologi habang. Masya Allah. Kita tak hambat tuan-tuan, tak boleh hambat. Ni tak boleh hambat tuan-tuan. Aircon kita ni hak lama ni. Fashion lama ni. Sekarang aircon dia tengok suhu badan. Kalau ramai macam sekarang, haba kita panas, aircon ni automatik akan jadi sejuk. Tapi kalau main semayang 4 orang ya, dia ikut suasana 4 orang. Ni nama dia smart aircon. Masya Allah. Belum lagi masuk tuan-tuan teknologi terbang, teknologi berenang dalam laut. Kita takkan boleh hambat, sebab manusia makin maju. Sebab itu yang disuruh kepada kita ialah berlumba di dalam bab ibadat, bukan berlumba bersungguh-sungguh dalam bab yang saya sediakan tadi. Letih kita tuan-tuan. Tapi sayang, bila datang bulan Zulhijjah, berapa ramai yang berlumba-lumba nak buat korban. Bendahari sampai duk umum waktu sembahyang Jumaat. Bahagian korban ada lagi 5. Siapa nak masuk, angkat tangan. Adik kita baju merah ni angkat tangan. Hak baju merah ni bukan hak tunjai kepala tu, bukan bukan. Ingat kot tunjai kepala kat kereta. Baju merah agak. Jom tuan-tuan berlumba-lumba. Ni dah dekat dah Zulhijjah ni. Hang buat berapa bahagian? 1, aku buat 2. Hang buat berapa ekor? 1, aku buat 2 ekor. Itu nama dia berlumba. Fastabiqul khairat. Berlumba untuk rebut sah depan. Ada orang dia tak rebut, dia suruh depan. Dia tak ke depan tak? Tu nama dia kolek bah. Tahu kolek bah? Masuk. Dia tak masuk tak? Dia duduk kat tangga. Kita kena masuk.
Di masjid pun ada agak kolek bas tu. Bye. Dia duduk belakang. Dalam masjid, mana tempat yang kita nak berebut? Satu, imam. Aku satu hari aku nak jadi imam. Tak boleh di masjid, di rumah. Dah 16 tahun kahwin, tak pernah jadi imam pada isteri. Anak dah tingkatan 2. Ayah bila nak jadi imam kami? Tak apa, jadilah sekali ayah. Nak rasa? Tak apa, suruh mak jadi imam, ayah belakang. Langsung tak nak berubah. Rambut berubah, kulit berkedut berubah, gigi berubah, longgak habis lah. Imam tak nak berubah. Daripada mula menikah sampai sekarang tak pernah jadi imam. Allah naya. Yang lain-lain dah berubah, kenapa hak tu tak berubah? Jom abang-abang, kita dah sembahyang lama lah. Aku pun nak jadi imam, tapi ustaz, masjid kami dah ada imam. Tak payah rebut lah, kamu gaduh pula. Kalau begitu hang rebut jadi Bilal, muazzin. Belajarlah untuk azan. Ni kalau di masjid, sampai anak sendiri beranak pun tak pernah azan ni. Abang, anak kita 2 orang dah. Yang bang anak kita beranak tu dresser. Kali ni kali ketiga saya mengandung, saya nak abang azan anak kita nanti. Dia berlatih siang malam tuan. Duk ular bilik ayam. Hui, mana boleh bang lah zaman. Bila isteri dia bersalin, nurse Cina tu bagi kat dia, encik sudah boleh ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tanya, sudah tukar? Sampai bang dengan takbir raya pun tak reti. Harap betul tak ni. Jadi tuan-tuan standby. Standby. Kalau kata imam tak datang masjid, tak tiba-tiba tak ada siapa nak jadi imam, hang tolak aku tolak hang, itu tanda-tanda kiamat. Nabi sebut yaqumu nasa'atan la yajiduna imaman solat bih. Akan sampai satu masa mereka berdiri beberapa lama dan tidak didapati seseorang pun untuk jadi imam. Itu tanda-tanda kiamat. Tolak hang lah, apa pula? Hang lah, apa pula? Apa pula? Din, jadi imam, apa pula aku? Mat, imam, apa pula? Bukan suruh apa pula, suruh jadi imam. Duk apa pula apa? Ingat pula motor. Duk apa pula? Pasal tak ada usaha nak berlumba. Aku makmum je, apa pula jadi imam pula? Kalau dia faham tujuan dia dijadikan oleh Allah untuk buat ibadat, dia berlumba. Satu hari orang tolak dia jadi imam, pasal imam cuti bersalin. Cuti bersalin, isteri imam bersalin, dia ambil cuti lah. Ini saya tolak jadi imam, dan batuk. Din, imam. Padahal masa ambil wuduk tu punya derah menyembah. Tolak jadi imam, batuk terus. Dia kata tak apalah Din, ni sembahyang Zuhur. Ni sembahyang Zuhur ni bukannya dengar suara. Mai jadi imam. Jadi abang-abang kalau tak mau jadi imam senang. Depa duk tolak juga, kita tak mau. Aku ni Covid. Itulah cara dia. Pakai lari semua tinggal dia seorang tak ni.
punya penakut dengan Covid. Baik, kalau Bilal dah ada orang, biarlah dia azan. Yang abang boleh rebut ramai-ramai apa dia? Saf pertama. Rebutlah. Kita main masjid ni nak cari pahala, bukan cari dosa. Ini imam tak mau, Bilal pun tak mau, sah depan pun tak mau. Macam mana cerita? Bilal azan tak nak jawab, Bilal azan tak nak, habis azan tak nak baca doa. Imam sebut amin pun dia tak sebut amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diam. Sebutlah amin. Amin. Tak sebut. Habis-habis semayang doa pun tak sebut amin. Habis-habis salam belah, bung belah. Ada yang doa tapi tak sebut apa. Lah. Ada yang berdoa tapi pendek. Ya Allah, macam selalu lah. Amin. Ada juga jenis malas doa. Apa? Ingat kedai nasi kandar, Mama macam biasa. Ingat Tuhan macam tu, macam biasa. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi apa benda yang kita nak rebut bulan Zulhijjah ni? Pertama, saya nak ajak pada tuan-tuan, jomlah korban. Suami bagi sikit, anak bagi sikit, isteri bagi sikit, dapat 850. Bagi kat bendahari masjid, saya ambil satu bahagian, buh nama saya, tapi share dengan isteri dan anak-anak, dapat pahala. Isteri dapat, anak pun dapat. Tapi nama satu je lah. Share tu, isteri, anak-anak semua lah. Ustaz, 850, baik saya sembelih korban kambing, boleh ha? Kambing 1,500, tambah lagi 800, silakan. Ustaz, saya tak mampu nak buat satu bahagian. Tak apa, datang jumpa dengan bendahari masjid. Tuan bendahari, ini RM20. Untuk apa ni? Hari korban nanti nak pakai duit, nak beli tali, nak beli plastik, nak beli timbang, nak masak nasi, kau nak masak sup tulang, ambil lah RM30 ni, kau boleh beli beras jadilah. Ustaz, saya jangan kata RM30, RM3 pun saya tak ada Ustaz. Nak sedekah apa? Tak apalah, nanti hari raya korban, hari sembelih korban, hang mailah bawa pisau. Buat apa? Hang tolong mereka lapar, tolong mereka potong, hang dapat pahala. Ustaz, jangan kata kapak Ustaz, rumah saya pisau pun tak ada. Astaghfirullahalazim. Aku terajar lagi kot. Nampak benar pisau pun tak ada ni. Kalau pisau pun tak ada, hang seorang mai. Kerja apa hang? Hang ambil daging, hang timbang bagi ke orang. Ustaz oi, di rumah saya memang tak ada timbang. Rumah saya pun tak ada timbang. Masjid adalah hamai je lah. Tolong orang. Ustaz, masjid mereka dah beli baju. Siapa yang petugas hari raya korban dapat baju dengan kain tolak good morning. Tulis pula Masjid Merjan. Saya tak dapat, sebab saya tak daftar. Sagi kalau saya mai, mereka hambat. Tak apa, mai, tu saya tolong. Tangan tak di belakang. Orang Perak panggil no hand, duduk di belakang. Hang tengok kerja korban pun ada pahala. Ni adik-adik besok hari raya korban ni, waktu korban katalah buat korban, tengok tu pun dapat pahala. Tu yang ramai main tengok, pisau tak bawa pot, tengok buat. Ambil daging korban pun dapat pahala dah. Ambil daging korban, masak kita makan pun ada pahala. Sebab makan benda yang diberkati, yang baik.
Sebab ada orang bila bagi daging korban dia tak mau. Pai, sekilo tak bayar, tak apa, tak mau. Bagilah 2 kilo. Sekilo celah gigi, amboi sombongnya. Belagak kemai. Jadi nombor 1, kita masuk korban. Yang ni paling besar pada bulan Zulhijjah ni. Nombor 2, puasa sunat 1 sampai 9. 1 sampai 8 puasa sunat. Yang ni puasa yang besar sangat ganjaran. Macam mana kita nak buat kempen untuk masjid kita ni? Jadi pengurusi masjid kalau boleh pakat bermula 1 Zulhijjah, jemaah surut masjid akan berpuasa sunat. Sahur akan disediakan oleh pihak masjid. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersahur di masjid setiap pagi. InsyaAllah ramai tuan-tuan. Yang tak puasa pun mai. Buat pula nasi biryani pula, kambing punya, cantik punya. Teh tarik pula, tebal punya. Sebelum sahur, pukul 5 pagi, qiyam mulai. Allahu Akbar. Imam tuan-tuan, bukan main, lancar lagi baca. Jelas. Saya suka kalau imam jelas macam tu tuan-tuan. Terang, kita boleh ikut sebutir-sebutir. Okey. Kadang-kadang ada imam baca tak jelas, dia pi ke depan, patah balik. Saya pun susah hati. Wa basyiril ladzina amanu alladzina sudah tuan-tuan, bila nak rukuk ni panjang pula tu. Dia pi patah balik, pi patah balik. Dia tua, dia tak larat. Buat macam mana? Sebab tu kadang-kadang kena tengok juga makmum. Sian tuan-tuan. Ambil dia jadi imam qiyam mulai. Buat 8 hari puasa sunat. Masuk hari ke-9 puasa Arafah. Yang orang di Mekah tu nak wukuf, kita di sini puasa. Yang wukuf Arafah tu tuan-tuan, keinginan paling besar kita, kemuncak kehidupan. Saya ada satu budak, dia kata, "Ustaz, minggu depan saya convocation. So what?" Saya tanya dia. Ustaz tahu tak convocation ni kemuncak kehidupan kita tahu? Tak ada lah, masa bila kemuncak. Kemuncak kehidupan awak bila awak pergi haji, awak duduk di padang Arafah, baru awak tahu nilai Arafah. Tuan-tuan yang pernah pergi haji sini ni, ingat balik masa wukuf. Jatuh je matahari, masuk saja matahari, waktu mustajab untuk berdoa tu, automatik air mata ni mengalir. Mai lepas asar tu ya Allah, yang atas gunung, bawah gunung, atas batu, bawah batu, memutih seluruh Arafah. Putih dengan ihram orang. Masing-masing berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemuncak kamu punya hidup. Kalau kita dapat pergi masa itu, Masya Allah. Yang mana pernah pergi haji, dia rasalah macam mana kita masuk dalam Masjidil Haram, kita nampak Kaabah, automatik mengalir air mata. First time tengok Kaabah, ya Allah, Allah, menitik air mata ni. Ada setengah orang, dia tengok Kaabah, dia gelak. Siapa pula pakcik ni? Tengok dalam TV besar, rupa-rupanya kecil ya, kata dia. Dia gelak tuan. Ada yang saya pergi umrah sekali, dia kata, "Ustaz, Kaabah mana?" "Tu." "Mana?" "Tu."
Tak nampak pun, astagfirullahalazim. Bang, jom kita balik hotel. Mai siram air sikit. Tak nampak Kaabah, tuan-tuan. Allahu akbar. Begitulah tuan-tuan, bila tengok Kaabah, kita mengalir air mata. Bila duduk pada hari wukuf, masa itulah, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Itulah saat yang kita nanti-nantikan. Bukan kata orang buat haji yang duduk di tanah air, yang tak buat haji pun doa, doa, doa. Ini sibuk pergi shopping mall, sibuk cari durian, sibuk jogging, bawa anak-anak naik motor, bola raga, pusing kampung. Bang, ni waktu wukuf bang, doa bang. Waktu mustajab berdoa, waktu Allah janjikan keampunan. Ini tidak, tuan-tuan. Yang main TikTok teruskan, yang main FB teruskan. Waktu wukuf main lata-lata, popak. Jadi kalau boleh, masjid kita nanti hari wukuf, panggil anak-anak karya berkumpul dalam masjid, buat ceramah, doa ramai-ramai, zikir, puasa, buka puasa sama-sama. Daripada 9 sampai 8 puasa sunat, 9 hari bulan puasa Arafah. Kalaulah tuan-tuan di sini ada orang senang sponsor buka puasa, sahur, buka puasa, sahur, tuan-tuan bayangkan dalam taman kita ni, dalam tempat kita ni, yang datang ramai-ramai ni, puasa sunat, mai pula buka puasa berjamaah, berdoa ramai-ramai, saat lagi semayang maghrib ramai-ramai, saat lagi semayang subuh ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita 10 hari di dalam bulan Zulhijjah, sampailah hari rayanya 10 Zulhijjah. Yang ketiga, apa yang kita nak buat pada 10 hari Zulhijjah ni tuan-tuan? Yang kedua, banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah. Saya takut, dan tuan-tuan juga rasa tuan-tuan pun takut hari ni, yang muda-muda mati, yang duk lalu dalam FYP kita, yang duk lalu dalam Facebook kita, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Lahir tahun 89, lahir tahun 96, mati. Ramainya hak muda mati. Main badminton mati. Berapa ramai hak main badminton mati? Sik baik saya tak main dah. Saya ni dulu waktu aktif main badminton, orang panggil saya Lee Chong Sim. Lepas-lepas injet tu saya gantung raket, jadi Ustaz Jim terus. Dulu Lee Chong Sim saya hambat merata bola. Takut tuan-tuan malam-malam main badminton. Saya nasihat pada abang-abang, malam-malam pergi tidur. Waktu malam lah naik basikal, pakai lampu, pakai baju cerah. Balik rumah pukul 12. Dia jadi penat, mati. Ada yang main badminton waktu malam, kejar satu gelanggang, smash, lompat, smash, angkat, smash, angkat. Lama-lama tak terangkat, orang angkat dia. Tuan-tuan, satu hari nanti, yang selalu ni kita baca Al-Fatihah orang punya, satu hari orang akan baca Al-Fatihah untuk kita. Gambar kita pula masuk dalam FYP, gambar kita pula akan masuk dalam Facebook. Bila Ustaz? Tak tahu. Tak tahu hari ni apa. Kaki tangan saya umur 41 meninggal. Tak ada sakit apa. Duduk dalam kereta, sakit-sakit dada, mati. Anak bongsu 2 orang, kembar. Umur 52 tahun. Umur 52 hari. Bapa umur 41 tahun, anak 52 hari, mati pak dah.
Baru habis pantang. Betapa mudahnya mati pada hari ini. Maka bulan Zulhijjah ini kita banyakkan istighfar. Yang keempat, apa yang kita nak buat dalam bulan Zulhijjah? Banyakkan zikir. Sebab kita tak boleh pergi haji. Orang yang pergi haji sekarang ni, dia buat apa? Baru ni ada satu perempuan tanya. Dia kata, Ustaz, haji belum mai lagi, tapi orang dah pergi haji dah. Haji belum sampai lagi tarikh dia. Orang buat apa, Ustaz? Saya kata, kalau akak buat shopping, akak dapatlah shopping. Kalau akak pergi cari nasi Arab, dapat nasi Arab. Kalau akak pergi cari minyak wangi, dapat minyak wangi. Kalau akak pergi cari jam, dapat jam. Tapi kalau akak cari keredaan Allah, akak cari keampunan Allah, ada di Mekah kak. Buat umrah sehari sekali cukup, jaga stamina. Yang lain tu kak pergi semayang, kak berzikir, berzikir. Tadi ada 8 bas yang melawat sekolah saya. Ada 2 orang datang jumpa saya. Kanser. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak baca surah Al-Fil? Saya kata, kak baca suratul Fil 1000 kali. Dalam sehari ke? Akak tak boleh habis 1000 kali sehari kak. Kak ambil air Zam-Zam, kak baca pada air Zam-Zam tu 1000 kali. Lepas tu kak minum sampai muntah, insya-Allah. Bila saya cakap macam ini, ada satu ustaz kata, apa ni, mana boleh sembuh. Hei, aku tunjai kepala hang ni. Ayat Quran dia tak percaya. Yang saya buat tu, yang saya bagi tahu tu, sebab saya dah buat. Dan orang yang buat tu sembuh daripada kanser dia. Doktor tanya dia, awak makan ubat apa? Dia kata minum air Zam-Zam yang dibacakan 1000 kali suratul Fil. Saya bawa dia keliling tawaf baca Al-Fil. Balik-balik ke Malaysia, bebas kanser. Sejak itu yang saya kata, jom kita beramal dengan Quran, di samping kita berubat dengan hospital. Bukan tinggal terus. Jadi sepanjang akak duduk sementara nak tunggu haji, akak ada kanser kan, akak baca dalam Masjidil Haram tu suratul Fil. Baca. Pernah sekali saya buat satu makcik ni, sebelah ni buang dah, tinggal belah ni tak buang ke. Saya kata tak apa kak, kita buat. Last hari dia di Mekah, dia minum air Zam-Zam tu, dia muntah terbit hijau, masuk hospital. Doa lah mudah-mudahan sihat hajah. Keluar balik Malaysia. 2-3 minggu lepas tu dia mai, Ustaz, saya dah bebas daripada kanser. Tak lama lepas tu dilantik sebagai ikon kanser. Syukur tuan-tuan. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, pakai ayat-ayat Allah, mudah-mudahan di samping ubat-ubat yang kita usahakan di doktor, di hospital, kita pakai pula ayat Quran, insya-Allah Allah bagi kesembuhan. Yang kelima, apa yang kita nak buat? Sedekah. Bulan Zulhijjah ni kita sedekah. Tak boleh nak buat korban, kita buat sedekah. RM1, RM2 sehari pun jadi. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, saya tutup ceramah saya malam ni. Kalau tuan-tuan nak bagi sedekah kepada masjid kita ni, elok sangatlah tuan-tuan ni. Elok saya sebut sedekah, mereka pun edar tabung. Elok. Ni adik-adik ni, tolong edar tabung. Adik-adik Naruto. Nampak? Saya panggil Naruto, terus bangun, terus buat. Tu pula saya panggil Ronaldo ke. Baik.
Di samping tuan-tuan nak derma pada sekolah, sedekah pada masjid, saya nak bagi satu ayat pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan amalkan ayat ni. Yang saya ajar pada tuan-tuan ni benda yang saya amalkan. Bukannya tuan-tuan ni benda ni Nabi tak buat lah apa tu, pulang pada tuan-tuan lah. Kalau ada ustaz kata macam tu, kok suka. Tapi yang saya buat, saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah Toha ayat 55. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat 55. Okey, Naruto tolong hafal. Nah, Messi mana Messi? Dia Messi, nampak tak? Di bola tak ada hafal ni. Kak Leha hafal. Ayat ni untuk apa? Saya berceramah berpuluh-puluh tahun. Macam-macam pengalaman saya jumpa. Ada satu masjid saya mengajar, saya ceramah, dia duduk di pintu masuk masjid. Dia jokah saya kat pintu. Dia marah saya. Saya pun tengok dia, orang lain pun tengok dia. Dia langkah bahu orang nak mai kat saya. Yang saya seronoknya, tak ada siapa pun yang bangun tahan. Tak ada siapa pun yang tahan. Allah. Saya pun waktu dia nak mari tu, saya baca ayat ni. Dia main-main tuan-tuan, dia duduk di sebelah saya ni, dekat meja ni. Duduk dia. Habis saya ceramah, saya tepuk belakang dia. Dah bang, ceramah dah habis, pergi balik. Nonong dia balik. Ayat ni nak melembutkan hati orang yang panas baran. Kalau akak jumpa orang yang nak ajak bergaduh, suami yang suka bergaduh, abang-abang sini jumpa dengan orang samsing jalanan, baca. Kita tengok semacam dua orang kayu hoki ni, baca. Sebab tu saya suruh hafal tadi. Kalau tuan-tuan tak hafal, dia bawa main kayu hoki nak mengamuk sini, tuan-tuan baru cari tam mana pula ayat ni. Tak ada cari, tuan-tuan masuk hospital lah kita. Jadi bila ayat ni ingat di mulut, bila jumpa, baca terus. Saya pergi Setiawan, ceramah tu dekat Bagan Datuk semua tu. Habis ceramah pukul 12 lah, tahu pukul 1 singgah stesen minyak nak buang air. Elok saya keluar pada kereta, anjing 4-5 ekor mai. Kalau mai tengok saja tak apa, duk menyalak. Saya pun kalau aku menyalak balik, aku anjing juga. Maka saya baca ayat ni. Bila baca tuan-tuan, lari. Kiung. Tak ada siapa marah dia tuan. Jadi ayat ni tuan-tuan baca lah pada anak yang degil, suami yang barat, isteri yang kuat beletek, samsing jalanan, orang yang nak bergaduh dengan kita, orang yang nak berambut dengan kita, baca. Mudah-mudahan orang tadi ni jadi lemah, jadi lembut, tak jadi bergaduh dengan kita. Baik, lagi sekali ikut saya baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah saya dah
datang ke masjid ni. Berapa tahun dulu Imam? 2 tahun. 2 tahun dulu saya mai dah. Dulu surau lah masjid. Jadi kalau nak jemput balik lagi 2 tahun. Baik, cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.